So, Yes. Simon Mat ni macam jawab soalan je. Jawab soalannya. Tak ada apa pun. Okay. Kenapa nak buat projek? Tak. Tak ada pun. Individual assignment ni biasa je. Soalan dia label-label untuk seorang punya otak lah. Nanti soalan yang lebih gangster akan ada dekat group assignment nanti. Group assignment tu nanti akan jadi susah sikit lah. Okay. Guys, siapa yang masuk guna email personal tolong keluar semula. Dah masuk semula guna email MOE sahaja lah. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Let's proceed with chapter 5. Agak-agak hilang dah ayat semalam. Lewat solat isyak malam. Okay, so move on to lecture 1. Functions and graph is chapter 5. So move on to function first. Okay, ni tak nak cerita apalah ni. Dia punya karangan lah. Kecil. Relation is in maths is a relation between x values and y values of ordered pair. Maksudnya relation ni kalau ada dua variable melibatkan x values dengan y values. Kita terus panggil dia relation lah. Okay. And then of course x values for domain, y for range. Okay. Nanti saya kalau ingat lagi zaman sekolah, saya tak tahu cikgu kamu bagi ke tidak, tapi saya amalkan ni. Dots. D, O, X. D for domain. O for object. So these two refer to X. Saya hafal dots je. Ada yang bawah ni RI lah. R-I-Y. Range, image for Y. Tapi saya hafal dots je. Kita tahu dah domain lawan dia range. Object lawan dia image. X lawan dia Y. Okay, saya hafal satu saja. Okay, that's the clue lah on how to memorize this one. Okay, move on to relation. Relation untuk dalam bentuk ni dia punya bentuk-bentuk dia kita boleh label sebagai arrow diagram. Maksudnya bila X2, Y dia 4, dapat tak? Maksudnya kalau kita ada F2, Y dia 4. Boleh faham tak? Kita boleh tulis macam ni lah. F5, Y dia 10. Ni kita boleh tulis macam ni lah. F7 equals to 14. Ni maksud benda ni. Okay. As you can see, similar implies on this part. Okay. X dengan Y ni X dia, ni Y dia. And then we can write down in the form of coordinates. Kita boleh tulis sebagai coordinates juga. Okay. Kita just just nak recall balik bentuk-bentuk yang pairing antara X dengan Y. Selama ni yang kamu dah belajar. Okay. B tu secara coordinate. And then C for plotting plotting graph. Kalau you perasan plotting graph ni, the first point is 2, 4. Nampak tak? Second point is 5 apa ni? 5, 10. Ke bawah sikit dia punya ni. This one is 7, 14. Can be represented as a graph as well. Okay, maksudnya boleh tulis sebagai boleh lakar dalam bentuk graph juga. Maksudnya kita X, Y ni ada 3 cara nak represent dia. Okay. Alright, so move on to types of relation. Types of relation. Types of relation. So one to one. Allah, dia punya arrow dia lari Saya tekan enter dia terlari kot. Okay, macam mana nak gerakkan dia? Turunkan baliklah soft dia tu. Turunkan semula A, ni D, turun, naikkan semula lah soft dia tu. B, E, C kat sini, F kat sini sorry tekan enter dia lari lari teruk Oi, bawah ni ke laut. Okay, A, this one B, ni D, E, F. Sorry tekan enter dia lari rupanya. Allah, problem sungguh. Betul sikit A, B okey kot. A, B. Lain macam ni.
Kejap. Tak boleh tentu lah. Kejap. Dalam Saya. buku tak bisa. Dalam buku tak lari Tak. Dalam buku tak lari Okey, tengok buku. Cantik. Settle masalah. Okey, kita cancel page ni Jap. Kita cancel. Dalam buku tak lari Siapa ada buku, tengok buku. Faham. Settle. Tengok buku. Okey, page ni Okay guys, we just want to highlight one-to-one function. One-to-one function means that kalau ada X single, map to Y pun single juga. Maksudnya dalam kes ni A kepada D. And then don't forget one-to-many one-to-many. One-to-many maksudnya from X single goes to 2 or more Y. Dapat tak? A tu bergerak 2 cabang. Tu one-to-many Or many-to-one. Tak nak cerita banyak benda ni. Many-to-one ni budak-budak punya cerita je ni. Many-to-one maksudnya from 2 or more X to a single Y. Okay. Many to many pula, dua hala boleh. Dua-dua hala boleh. From 2X to a single Y and then from 2 or more Y to a single X. Okay. So, macam Okay, many to many pun boleh Alright, tengok buku Okay, move on to function. What does it mean by function? Ni baru nak cerita function Tadi relation. Tadi baru hubungan one to one, one to many, many to one, many to many. Ada 4. Okay, jangan risau benda ni tak payah hafal. Open book A function is defined as a relation in which, okay, dia kata pula function tadi adalah relation. A function is a relation in which every element of set A, hati-hati set A is matched with only one element of set B. So maksudnya set B dia nak single je. Sebab itulah one to one and many to one saja yang dianggap sebagai function. Boleh faham tak? Sebab dia nak Y single. Y single. Okay. Only one element of set B. Maksudnya set Y itulah. Sebab tu one to one, many to one. Ataupun senang nak hafal yang ni lah. Yang belakang sentiasa one. Dapat tak? Daripada 4 relation tadi tu, hanya 2 saja yang dipanggil sebagai function. Faham tak ayat saya ni? Daripada 4 tadi tu, yang page sebelum ni tu, daripada 4 tu, one to one and many to one saja classified as a function. Yang lain bukan many to many, one to many bukan. Alright? So take a look at example B. The first example Allah, what is saya edit ni lari ni. Sedih. A, B. Lepas tu ada C kat sini lah. Sorry lah, nak alter sikit. D, E. Okay. As you can see in example, this example, A map to D, A masuk dekat D, B masuk kat E, tapi C tak ada. C single, kan? Nampak? C duduk seorang-seorang ni kan? So benda ni pula kita panggil dia not a function. Kenapa not a function? Sebab C ni. C tu tak ada pergi mana-mana. Boleh? Clear? Okay? Dalam erti kata lain, kalau kita buat kan, atau dalam erti kata lain, kalau kita buat FC FC ni not exist. Nampak tak? C ada, tapi FC, maksudnya C tu bergerak ke mana tak ada. FC not exist. That's why this is not a function. Function mesti semua benda tu exist. Okay? Semua dia punya Y exist. Untuk setiap X tu ada Y dia. Untuk setiap X mesti ada Y. Okay, itu ayat yang lebih tepat. Alright guys, so take a look at the next part. If F is a function that matches elements from set A to set B. Sorry, yang ni boring sikit lah. Ni macam sejarah sikit Okay, Allah, semua lagi pasal apa ni? Convert to PDF saya rasa ni problem ni. A, B, sorry C, D, E, F. Alright guys. So kalau perasan, kita punya A, B, C A, B, C semua ada arrow. D, E ada arrow tapi F tak ada. Betul tak? Kan? A ada arrow, B ada arrow, C ada arrow, D ada, E ada. Tapi F tak ada.
Okay, chill. Mari kita tengok. Set A, B, C is called domain of F. Okay guys, yang sebelah kanan ni kita panggil dia sebagai domain. Kanan pula, apa nama? Kiri. Hayat cakap betul-betul. Hayal lagi. Okay, sebelah kiri ni kita panggil sebagai domain guys. Sebelah kanan ni, sebelah kanan hati-hati keseluruhan. Sebelah kanan ni, yang ada arrow kita panggil sebagai range. Keseluruhan kita panggil sebagai kodomain. Awak M saya tu teruk sangat Hayal. Hayal sahabat. Jangan sahabat. Kodomain. Kena faham Range yang mana? Yang ada arrow. Error. Arrow macam ni je. Error pula. Okay. Kodomain semua guys. Semua yang dekat sini kodomain. Okay. Sebab tu kita settle yang ni. Boleh nampak? Yang bawah ni tak ada apa. Ni just statement lah. D is the image of A, E. Of A. E is the image of B and C. Maksudnya A ni kena faham lah. Saya kan tadi saya bagi formula docs tadi kan. Docs. Kalau ingat lagi tadi. Domain. Kita recall lagi. Object. For X. For X Object awak teruk sangat ejaan saya ni. Domain object. Okay. So A ni kita panggil object guys. A object. B ni image lah. Okay. Kalau object A, D image. Nampak tak? D image D image, object dia A. E pula image, object dia B dengan C. Okay. Boleh? Boleh? Ingat docs ya. Docs tak ada apa. Domain object for X. Okay, tapi kena hati-hati lah. Untuk part Y tu range yang mana? Range yang ada arrow. Yang keseluruhan elemen dia kita panggil sebagai kodomain. Okay lah. Stop saya kalau ada apa-apa tak faham Saya proceed kalau tak. Okay, move on tu. Tadi kita dah belajar relation. Daripada relation ada 4 tadi. Hanya 2 melibatkan function. One to one dengan many to one. Daripada function yang ada pula, kita nak kaji pula yang mana onto function. Nampak? Daripada relation tadi ada 4. Relation tadi ada 4. Lepas tu dia bergerak kepada 2 sahaja yang kita panggil sebagai function. Dan daripada 2 function ni tadi, 2 yang melibatkan sebagai function ni, kita nak cari pula yang mana onto function. Okey, senang je guys, onto function. Onto function bila range sama dengan kodomain. Faham tak? Range sama dengan kodomain. Range sama dengan kodomain. Okey, kita chill. Kita tengok balik. Okey, refer back to the statement before. What's the difference between range and codomain? Range with arrow guys. Codomain semua. Yang sebelah Y ni boleh faham tak? Range yang ada arrow. Codomain semua. Okey. Maksudnya apa maksud kalau range sama dengan codomain? Maksudnya sebelah Y ni semua ada arrow. Boleh faham tak? Tak faham Faham. Okay. Range kata dia nak yang ada arrow. Codomain pula kata aku tak kisah ada arrow tak arrow. Aku ambil semua je yang belah Y tu. Tapi onto function kata aku nak korang dua-dua sama. Faham tak? Jadi maksudnya semua yang ada semua Y yang ada arrow dalam situasi ni kalau kita tengok sebelah sini. Ni semua ada arrow. Okay, onto function. Nampak? Ni 3 ni tak ada arrow ni. 3 tak ada arrow. Sebab tu not onto. Macam tu ya? Okay, yang bawah ni 1, 2. 1, 2 ada arrow. So onto. Semua ada arrow. Settle. Yang ni 1 tak ada arrow. Not onto. Boleh faham tak? Boleh? Boleh. Format PDF ni yang tendang dia jadi arrow lari PDF saya old school. Relation tadi tak nak cerita lah. One to one, many to one. Okay, chill. Proceed. Okay, pernah tengok tak ni? Pernah tengok?
Pernah. Pernah. Okey. Tak. Ni pernah tengok? Tak pernah tengok Guys, dua benda ni benda yang sama. Macam mana nak tulis kita serupa. Macam tu. Ni. Kiri ni dengan kanan ni benda yang sama. Cuma cara tulis berbeza. Cara tulis berbeza. Cara tulis saja, maksud sama. Boleh faham tak? So kalau kamu faham fx equals to y, maksudnya dia boleh tulis sebagai juga f double dot x goes to y. Okey, tolong fahamkan. Dua benda ni kita serupa. Okey, dia cara tulis saja yang berbeza. Okey, macam kita lah, kita tulis apa Rumi, ada orang tulis Jawi kan, tapi maksudnya nak menulis perkataan yang sama. Okey. Alright. For example, the equation y equals to mx plus 1 is a function can be written as nampak ni. Ni contoh function. Boleh tulis sebagai ni. Atau boleh tulis sebagai ni. Nampak tak? Okey, contoh saya bagi contoh lain, simple. Another example Ada example Ada example? Ada example y equals to x. Maksudnya kita boleh tulis dia sebagai f x equals to 2x. Boleh faham? Kita boleh tulis sebagai ni. Atau kita boleh tulis sebagai f double dot x goes to 2x. Boleh terima? Okey. Ni beza cara tulis tak ada apa kan. Okey. Ada apa-apa nak tanya bagi tahu Tak, saya assume faham ya. Identify relation and a function. Determine whether a relation is a function. We can use arrow diagram. Okey, tak ada apa. Yang ni dia just nak bagi tahu macam mana nak identify relation and function tu. Cara nak identify tadi, relation dengan function tadi, kita gunakan arrow diagram. Tapi yang ni baru nak belajar. Vertical line test. Sebab tadi arrow diagram kita dah tahu dah. Yang mana relation apa dia, function apa dia, onto function apa dia, datang daripada arrow diagram tadi. Sekarang ni kita nak belajar daripada vertical line test pula. Macam mana pula? Dia maksudnya nak tahu benda tu relation dia apa, function dia apa, kita boleh guna arrow diagram tadi kan. Kita semua guna arrow diagram ni. Ni. Page yang rosak ni tadi kan. Types of relation ni. Macam mana kita tahu dia relation? Relation yang mana? Kita gunakan arrow diagram. Arrow diagram makhluk ni Ni arrow diagram nama dia ni. Okey. Daripada situ kita boleh tahu types of relation. Alright. Lepas tu pula macam mana kita tahu benda tu function? Function pula kita tahu dia one to one, many to one. Daripada arrow diagram juga. Macam mana kita tahu onto function? Tadi dah tahu function. Ni tahu onto pula function. Onto function tu range dengan codomain sama. Gantuk pula. Range dengan codomain sama. Okey, daripada arrow diagram tak? Daripada arrow diagram tak? Okey. Okey, itu menunjukkan statement arrow diagram tadi. Sekarang ni kita nak tengok vertical line test pula. Maksudnya selain daripada arrow diagram, kita boleh tentukan juga relation ataupun function tu from vertical line test. Vertical line test ni apa dia pula? Tak ada apa guys, vertical line ni ni. Line ke atas. Cuma kita buat test kat dia. Simple test je, tak ada apa. Okay, take a look at the next page. To test a graph is a function or not? Yang ni kena alert. Graph is a function or not? Kena hati-hati. Ni kena alert betul-betul. Vertical line test ni guna bila nak test. Okay, contoh soalan. Soalan tanya, is it a function or not? So, buat vertical line test. Okay, dia bagi graph kat kamu. Dia bagi graph function kat kamu. Dia tanya, dia bagi graph, dia tanya, function ke tidak benda tu? So, buat vertical line test. Cara nak buat vertical line test, okay, mari tengok soalan kat bawah ni. Okay, as you can see, dia buat vertical line test dekat X sama dengan 2. Maksudnya dia dah bagi graf, lepas tu kita buat test dekat sini. Ada berapa bilangan antara test line kita dengan graf? Ada berapa? 1. 1 kan? 1 maksudnya function. Boleh faham tak? Boleh. Maksudnya function lah.
Bukan function berfungsi. Kau yang translate bahasa Melayu pula. Maksudnya benda ni kita panggil dia function lah. Graph ni function. Okay. Alright. So kita tengok part 2. Dia bagi graph Dia bagi graph kuadratik ke kanan ni. Kuadratik ke kanan. Nampak? Ni nama graph dia ni parabola. Nama graph ni parabola sebenarnya. Kuadratik senyum ke kanan. Okay. Bila kita buat kuadratik ni, kita test, guys. Tak semestinya test X sama dengan 2. Kita boleh test dekat mana-mana line pun yang langgar graf tu semaksimum boleh. Langgar graf tu semaksimum boleh. So as you can see, when we draw the vertical line test, we obtain more than one intersection. Betul tak? Lebih daripada satu kan? So kalau lebih daripada satu, not a function. Macam tu ya? Boleh? Boleh. Okay dah. Maksudnya vertical line test ni kita nak test function ke tidak? Itu je. Okey, samalah juga dengan bawah ni. Yang ni okey, tengok guys, number 3. Function ke tak? Function or not? Yes, no. No. Right? Yes. Yes, it is a function. Yes, it is a function because when you draw a vertical line test, you obtain a single intersection only. Ada satu saja intersection. Kalau satu, yes, function. Maksudnya dia function. Kalau dua dalam situasi number 4, part 4, 2 or more intersections means that this is not a function. Boleh faham tak? Okay lah. Boleh guys? Okey. Okay. Okay. Okay, settle. Kita dah settle relation, ada 4 jenis. Kita dah settle function. Function datang daripada one to one, many to one. Kita dah settle onto function. Onto function range equals to codomain. Okay. Lepas tu kita dah settle vertical line test. Untuk test function tu function ke tidak? Function tu function ke tidak? Vertical line test nak test function ke tidak? Graf yang dia bagi tu. Okay. Yang ni masalah dunia ni. Okay, mari recall balik. Yang ni yang kamu akan belajar guys. Linear. Ingat lagi tak persamaan linear? Straight line. Kan? Ingat tak persamaan linear? Straight line. Y equals to mx plus c. Ingat. Okay. Kuadratik. Kuadratik tahulah kan kuadratik kan. Smile offset graph tu. Cubic, ingat lagi cubic. Yang ni. Cubic. Yang ni ataupun macam ni ataupun macam ni. Okey, set. Irfan senyum lah, janam hidup aku. Nampak kan? Kan? Okey. Set. Set macam mana graf dia? Saya lupa graf set. Graf set macam ni kot noh. Naik. Kejap. Set makin set besar dia kurang. Saya lupa. Graf set macam mana? Kalau Y sama dengan set X. Kejap plot Kalau X1, Y1. Kalau X4, Y2. Okey, X besar, Y. Kalau X9, Y3. Okey, set. Saya ingat dah graf dia. Set macam ni. Set. Curve. Tapi dia macam half kuadratik. Half. Dia macam separuh kuadratik tu. Okay, dia boleh ke kanan, dia boleh ke kiri pun boleh, ke bawah pun boleh, macam ni pun boleh. Okay, absolute values, modulus ni dia, yang ni mungkin kamu tak belajar lagi. Modulus, ingat tak modulus kita pecah dua case, case positif satu, case negatif satu, ingat tak? Okay, modulus in chapter 2 kan, kita pecah case positive case, negative case. Positive case maksudnya straight line ke kanan atas. Negative case maksudnya Allah Rabbi. Negative case maksudnya straight line juga ke kiri atas. Dia akan bentuk V guys. Absolute values tu akan bentuk V. Reciprocal tak ada nak cerita banyak. Reciprocal macam ni. Dia berlawan. Kalau masih ingat lagi reciprocal yang 1/x tu. Piecewise tak ada apa. Piecewise ni combination. Boleh bergabung semua graf yang ada tadi tu. Tu nama piecewise ni. Ni contoh lah. Okay.
Okey, semua graf dia kita akan belajar. Kita akan belajar satu persatu nak lukis semua benda tu. Okey, lepas tu ada domain and range. Domain and range ni tadi kita dah cerita dah, domain docs tadi kan. Tak nak cerita banyak lah. Cuma kita nak tafsir dia secara dalam bentuk graf pula nanti nah. Okey. And then cuba nak highlight guys ni. Tadi nak test function, kita ada vertical line test. Kita nak test domain dengan range, kita ada dua cara. Boleh pakai algebraic ataupun graphical approach. Okey. Kita tak mau cerita banyak, kita tengok terus kepada konsep. Algebraic, okey, kamu kena faham. Domain melibatkan X, range melibatkan Y. Kan saya kata tadi docs, ingat tadi docs kan? D-O-X tadi. Domain untuk X. Domain untuk X. Okey. Itu saja algebraic method. Tak apa. Okey, hati-hati kat sini. Graphical pula kata, domain ni secara horizontal. Yang tu kamu kena faham. Memanglah secara X kan? Kan? X kan horizontal kan? Okey. And then for range pula, vertical. So range, kita pandang dia secara atas ke bawah, bawah ke atas. Domain kiri ke kanan, kanan ke kiri. Okey. Okey, take a look at an example. Yang ni best. Graf ni, graf senang, bila kita ada graf, automatically kita boleh dapat domain dengan range. Okey, fahamkan ayat saya. Saya ulang sekali lagi. Nak dapat domain dengan range ada dua cara. Dan cara paling senang adalah bila ada graf. Once you ada graph, easily you can obtain your domain and range. Okay. So how do we get domain guys? Domain, graph kata domain secara horizontal. Okay, tengok graph kamu ni. From -3 to 3 ni. Secara horizontal, dia ada daripada mana sampai mana? Daripada? -3 ke 3. -3 ke 3 kan? Sebab tu dia tulis ni. Domain -3 ke 3. Boleh faham tak? DF. Dia kita tulis dia sebagai D. Domain for function F equals to from -3 to 3. Tapi hati-hati. Dekat 3 ni ada tak graf? Ada. Dekat -3 ada tak graf? Ada kan? So kena buat close. Boleh? Boleh Okey, cud. Okey, move on to range. Okey, range pula secara ketinggian dia. Paling rendah dekat mana? Graf ada. Paling rendah. Kosong. Paling rendah dekat kosong, betul? Paling tinggi dekat 9. So, 0 hingga 9. Hati-hati, dekat kosong ada graf tak? Ada. Dekat 9 ada graf tak? Bukan kita tengok dekat paksi Y tu. Kita tengok secara ketinggian. Secara ketinggian. Dekat 9 ada graf tak? Ada. Ada dua tempat ni. Kiri satu, kanan satu. So 9 pun ada. Terlibat sekali. Nanti kita tengok contoh yang tak ada pula. Yang membuatkan case tu jadi case open bracket pula. Okey, nak tanya. Yang ni faham tak domain dengan range ni? Berdasarkan graf. Domain kita tengok secara melintang. Range kita tengok secara menegak. Itu ya. Okey clear Okey. Ada apa nak tanya so far? Otherwise saya nak masuk dah. Dah nak start dah. Nak start dah. Tadi habis dah sejarah. Yang ni baru nak go technical ni. Kita nak start belajar function, graph, semua tu. Yang ke arah soalan ni. Okay, tak ada soalan Benda sejarah mana nak ada soalan? Okay. Okay guys, take a look at linear function. Nak tanya, ni boleh terima tak? Boleh. Siapa yang tak boleh terima benda ni? Siapa yang tak boleh terima A dengan B? Takkan ni tak boleh terima? MX plus C. Okay, maksudnya A dia tukar, M dia tukar jadi A, C dia tukar jadi B. Itu saja. Boleh faham? Boleh nah? Alright. Fx is defined for all values of x. Apa maksud ayat ni? Ni. Ayat ni. Ayat ni akan berlaku banyak kali. Dalam 7 ke 8 kali. Ayat ni. Fx is defined for all values of x. Okey, tolong fahamkan ayat saya ni. Apa maksud ni? Fx is defined for all values of x. Maksudnya adalah
Setiap Y, kejap ayat apa yang elok sikit nak tulis ni? Is defined for all values of X. Maksudnya setiap X yang kamu ada akan menghasilkan Y. Faham tak ayat saya ni? Apapun X yang kamu masukkan, X tu adalah nilai lah. Apapun nilai yang kamu masukkan terhadap X, nilai Y confirm boleh dapat. Faham tak ayat saya ni? Faham. Okey, contoh. Saya bagi plot twist sikit. Y sama dengan 2X. Okey, semua orang dalam kelas saya sekarang ni ada 75 orang. 75 orang yang ada, pilih satu nombor. Pilih satu nombor. Pilihlah nombor apa pun yang complicated. Asalkan nombor tu bukan make error lah. Kamu pilih nombor tu, kamu masukkan dekat X ni, tekan calculator, Y boleh kira tak? Faham ayat saya tak? Faham. Faham kan? Itu maksudnya, Fx ni adalah Y guys. Fx ni adalah Y. Maksudnya, apa pun X yang kamu masukkan, Y memang boleh kira. Kenapa boleh kira? Sebab dia adalah persamaan linear. Okey, saya bagi contoh lain. Contoh simple je. 2 per X. Bagi tahu saya, apa nilai X yang kita bubuh, Y tak boleh kira? Apa dia? Kosong. Kalau kamu bubuh function ni kamu bubuh kosong, benda ni jadi make error Faham tak? Maksudnya ada nilai yang membuatkan Y tu jadi tak boleh kira. Y ni jadi undefined. Boleh faham? Boleh. Tapi untuk persamaan linear tak ada. Kamu masuk kalau X ni apa pun, Y sentiasa dapat. Sebab itulah domain dia negative infinity to infinity. Maksudnya X dia apa pun X dia, Y boleh kira. Domain, saya kata dah tadi, domain docs kan, untuk X kan. Maksudnya nampak ni, fahamkan ni. Semua X boleh. Boleh faham tak? Tak faham Faham. Now we want to find the value of Y so that X is defined. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan range dia pula. Okey, kalau sebelum ni kamu belajar MX plus C kan. Okey, just kita rearrange, make X as our subject. Okay, so what happen next is MX is actually equals to Y minus C. X equals to Y minus C over M. Faham tak apa yang saya buat ni? Saya jadikan X subjek sahaja. Okey. Sekarang ni kamu tengok nilai Y kat sini. Nilai Y kat sini. Semua orang dalam kelas sekarang ni pilih satu nombor dan masukkan dekat Y. Adakah kamu berjaya tekan kalkulator untuk dapatkan nilai X? Semua orang pilih satu nombor. Pilih nombor yang complicated sikit lah. Set 7 ke, set 17 ke. Letak dekat Y tu. Lepas tu tekan kalkulator. C tu pilih lah apa-apa pun. C tu nombor, M tu nombor. Nak tanya, boleh tekan kalkulator tak? Confirm dapat jawapan tak? C tu nombor. Dapat. Guys, memang kita akan dapat jawapan. Kita pilih nombor lah. Maksudnya contohlah. X equals to Y minus 1 over 2. Pilih satu nombor, letak dekat Y. Pilih apa pun nombor dalam dunia ni, letak dekat Y. Nak tanya, boleh tekan kalkulator? Boleh. Ada tak nombor yang kamu letak dekat Y, kalkulator kata make error? Ada tak? Cuba cari kat saya, nombor apa yang buatkan kalkulator kata make error? Nombor apa yang kamu pilih letak dekat Y, kira dapat make error? Nombor apa? Sekejap, saya tengah cari. Tak ada. Tak ada guys. Tak ada nombor pun dalam dunia yang kamu ganti dekat Y akan membuatkan benda tu jadi make error. Tak ada. Kenapa? Sebab Y tu duduk kat atas. Kalau Y duduk kat bawah, bolehlah nak jadi make error. Boleh faham tak?
Kalau Y duduk bawah, bolehlah jadi make error. Sebab denominator, pembawah kata, dia tak boleh jadi kosong, betul tak? Okay, alright. So, dalam erti kata lain lagi, sebab itulah range dia pun negative infinity to infinity. Sebab semua Y boleh. Semua Y boleh. Semua nilai kita masukkan Y, tak ada masalah. Function tu still boleh kira. Nilai X tu. Okey, tak mau cerita banyak guys, inilah maksudnya daripada algebraic method. Okey. Daripada algebraic method. Kan tadi nak cari domain dengan range ada dua cara. Daripada graph tadi senang Kan? Ni secara algebraic. Kita faham dia bentuk dia secara algebra dia. Mana domain, mana range dia. Okey. Cara nak test dia calculator je. Okay, move on to sketching graph. Wish, rasa macam lama belajar, baru 40 minit Sketch the graph of fx equals to x plus 3. Find its domain and range. Okay guys, dia suruh sketch. Man nak ajar sketching linear. Saya kena ajar balik Linear nak sketch dia adalah, saya nak letak kat mana sketching dia? Saya letak dekat tepi tajuk dia tu boleh? Linear function, nak sketch dia, you ingat ni je. Color orange lah. You buat table XY. Bila X kosong, kira Y dapat apa? Bila Y kosong, kira X dapat apa? Okay. Yang ni saya bagi clue. Ni tips nak lukis linear function. Tips. Okay, nanti untuk setiap function yang lain nanti, kuadratik, kubik, nanti saya bagi tips macam mana nak dapatkan dia, saya letak kat tepi kepala dia tu. Okay, mari kita apply konsep tu Let's apply the concept of table of XY. Table 00. Yang ni saya panggil dia table 00. Okay guys, given to you the function is Y equals to 2x plus 3. Boleh faham tak function dia bagi? Y equals to 2x plus 3. Boleh? Boleh lah. Y equals to 2x plus 3. Okey, apa maksud table 00 ni? Substitute x 0. Ganti x dengan 0. Apa akan dapat? Calculate for me. 3. What do you get? Dapat 3 kan? Dapat 3. Maksudnya 3 ni nak tulis kat mana? Tulis kat bawah ni. Okey, settle. Next step, y pula 0. Okey, y equals to 2x plus 3 tadi. Kita let y pula 0. 0 equals to 2x plus 3. Ya, kita rearrange lah. So 2x equals to minus 3. So x equals to minus 3 over 2. So minus 3 over 2 ni kita dapat dekat sini. Boleh faham? Boleh. Lepas tu guys, kita plotkan dua point ni. Point yang pertama adalah yang ni. 0, 3. Point yang kedua adalah yang ni. Negatif 3/2 kosong. Boleh terima tak? Itu step dia. Daripada table 0,0 tu kita plot dia. Plot maksudnya 0,3 dekat mana 0,3 dekat mana? Okey. Sini origin ni. 0. Kemudian bawah sangat kosong dia ni. Ni. 0. 3 dekat sini kan? So this is the point of 0, 3. And then this is the point of minus 3 over 2, 0. Boleh faham tak? Kita plot dua ni. Once kita dah plot guys, ambil pembaris, gariskan saja dua titik ni. Dapat idea tak? Garis dia tu garis berlebih jangan kedekut. Garis berlebih jangan kedekut pula. Garis kena berlebih. Okay guys, boleh Boleh. Okay, kita tengok graf. Graf dah ada tu. Graf dah ada. Example ni dia bagi jawapan sekali. Okay. Domain. Domain, tengok domain. Minus infinity to infinity. Kenapa? Sebab cuba tengok graf ni. Domain maksudnya secara horizontal. Secara melintang. Faham tak ni? Nak tanya je. Faham tak? Siapa yang tak faham begitu? Siapa tak faham begitu? Tolong.
Tengok. Secara horizontal, Fan. Domain ni maksudnya untuk X. Nak tanya, dekat sini, ada graf tak dekat sini, Fan? Tak ada. Ada, Fan? Ada graf. Macam mana, Fan? Saya sambung ni. Ada, Fan? Tu, tu. Nampak? Faham tak? Maksudnya nilai dekat sini, ada graf, ada. Okey, saya extend pula yang belakang ni, Fan. Saya extend pula belakang ni. Dekat sini. Ada graf tak? Ada. Ada, tu. Ni kat bawah ni. So ni pun ada. Dalam erti kata lain, sepanjang x-axis tu ada. Faham tak? Sebab tu kita tulis domain dia negative infinity to infinity. Menjawab tak? Okey. Vertical lah, vertical. Vertical ni untuk range lah. Okey. Siapa yang tak faham? Minus infinity to infinity. Tak faham kita? Kalau faham saya proceed. Satu. Siapa tak faham kenapa range ni negative infinity to infinity? Secara vertical. Satu. Dua. Tak payah malu dengan kawan lah. Kawan-kawan kamu tu semua ikan bilis lah. Tak payah malu dengan dia. Buat apa? Benda yang sama kita. lah. Mana? Benda yang sama lah macam. Benda yang sama? Benda yang sama. Contoh Contoh saya extend ke bawah ni. Nak graf ni saya extend ke bawah. Nak tanya dekat sini ada graf tak? Ada. Ada. Sebab ni boleh extend ke ni? Tu. Bawah tu. Samalah ke atas pun. Sebab tu lah semua nilai y pun ada graf. Sebab tu negative infinity to infinity juga. Always open for minus infinity to infinity. So that's how you obtain domain and range. Maksudnya domain dengan range ni kamu dapat daripada graf kamu lah. Tapi siapa yang faham betul-betul konsep domain dengan range ni, dia tahu dia tengah buat linear. Linear domain dengan range negative infinity to infinity. Okay. Alright, mari kita tengok ni example. Sketch graph. Cuba sketch Sat. Part A. Cuba sketch Sat. 2 minit. Conteng lah Sat. Conteng lah. Guys, nota ni sebenarnya saya dah bagi minggu lepas lagi tau. Saya dah ada letak dekat dalam OneNote masing-masing. OneNote setiap pelajar saya dah bagi minggu lepas lagi. Cuma saya ingatkan ada apa semua orang perasan dah lah. Tapi nasib ada student WhatsApp saya, "Sir, note chapter 5 ada tak?" Sudah. Maksudnya OneNote tu kena check OneNote tu sentiasa kena check. Saya dah bagi lah dekat dalam tu. Yang saya tak bagi tutorial je lagi. Sebab tutorial saya tak siap lagi. Okay. Right. So assignment jangan stress-stress Assignment print yang saya bagi soalan tu, jawab je terus dalam tu. Scan, compile satu file sahaja, satu file PDF sahaja and hantar balik. Kedudukan make sure jangan salah. Kedudukan mesti kena betul. Kedudukan soalan tu. Berterabur, siapa hantar berterabur saya terima. Tapi kalau ada markah yang 50-50 memang saya tak bagi lah. Ugut siap kamu mudahkan saya 50-50 saya bagi. Senang kan. Dia markah politik. Saya orang Malaysia, saya suka berpolitik. Okay. Kalau ikut arahan tu, hantar elok, scan elok, cantik, pakai pen, apa semua, hantar, tulis pun okey kan. Memang markah 50-50 saya bagi lah. Tapi siapa yang menyusahkan saya, file pun berterabur, soalan 1 kat depan, soalan 3 depan lagi daripada soalan 1. Soalan 2 pula, rujuk kawan sebelah dia kata. Kawan jaga. Okay. Wife saya kan, wife saya 2 kali dah kena pantau dengan orang bahagian. Pasal apa? Sebab cemerlang kan. Saya tak ada orang pun nak pantau.
Pagi ni ada orang bahagian tu masuk kelas dia tu. Ada doktor masuk kelas dia, pantau dia mengajar. Hari tu pun ada dah. Ni kelas kita tak ada seorang pun pantau. Okey. Aduh, nampak sangat tak menarik. Saja nak bagi tahu lah. Saya wife saya pun ajar AM juga. Wife saya ajar sama juga, AM juga. Dekat Matric Police. Wife saya ajar Matric Police. Nak tahu result student dia UPS 1? Kita average 8 kan? 8/13. Kalau masih ingat lagi saya hantar itu. Average. Maksudnya purata pencapaian pelajar saya 8/11. Purata pencapaian pelajar dia 8/13. 8/13 kita. Purata wife saya 11/13 guys. Nampak? 11/13. Tak tahu lah apa yang cemerlang sangat dia buat pun saya tak tahu. 11/13. Paling rendah kelas dia 5/13. Seorang saja. Saya paling rendah 3/13. 4 orang. Saya nak buat macam mana? Saya pun tak tahu. Saya nak tengok wife saya mengajar tu tak ada lawak langsung. Tak benar pun saya dengar dia gelak dalam kelas tu. Mungkin saya kena strict Tak boleh strict Hidup ni kena enjoy. Okay. That's why. Harap dah siap ni. Kosong. Bila X kosong, Y 5. Bila Y kosong, X 5/2. Betul tak? Ni congak sikit dah ni. Okay, alamak. Patut saya buat shortcut tadi lah. Insert. Banyak hiburan. Mana ruler saya ni? Apa ruler saya dah hilang? Sedih lah. Tak ada ruler. Kecewa. Baiklah. Ni apa dah? Lukis biasa je lah. Nak macam mana? Dah ruler tak ada kan? Hadap. Y. X. Sorry jangan ikut saya. Lukis elok-elok sikit. X kosong, Y 5. X kosong ni origin kosong, Y 5 So maksudnya ada satu titik kat sini. X kosong, Y 5. Okey dah. X 5/2. X 5/2, Y kosong. X 5/2, Y kosong. Ada kat sini satu. 5/2. Boleh faham tak? So maksudnya line kamu yang ni. Allah. Betul sikit? Alamak, benda boleh adjust. Okay. So inilah function kamu. Masya Allah. Jangan lupa Pak C label Pak C wajib label X dengan Y. So this is your graph. And then domain dengan range. Domain apa guys? Domain. Range apa? Domain 5/2. 5/2? Itulah. Aku bagi tahu. Domain dengan range dia minus infinity to infinity guys. Sentiasa. Untuk linear sentiasa melainkan ada syarat. Seperti part B. Kita buat part B pula. X, Y, 0, 0. When X 0, Y 0. Lain macam mencabar soalan ni. When X 0, Y 0. Jadi table 0, 0 tak boleh pakai situasi ni. Kita kena modify sikit. Kenapa? Sebab when Y 0 pun X 0 lagi. Benda yang sama. Fazril sedap makan tu. Fazril makan apa Fazril? Roti roti. Roti canai Tak ada. Roti gardenia. 3 dia.
Saya takut saya tertidur saya macam. Saya terpaksa kunyah something saya. Oh, okay. Tak apa. Bagus. Alright. Nanti roti dah habis jangan terkunyah jari pula. Okay, satu hal pula lagi. Okay. Zairah mana Zairah kan? Tak nampak orang lah tu. Oh ada. Tengok kartun lah. Dah, listening problem. Oh, okay. Guys, ni saya plot sikit ni. 01003 dapat dekat Y ni. Dapat tak? Ni faham tak? Ada apa-apa nak tanya beritahu? Okay, sabar. Ni Okay, the first point is 0, 0. The second point is 1, 3 1, 3 maksudnya dekat sini. Ni 3, ni 1. Okay, lepas tu kita gariskan. Ya Allah, payah nak garis ni. Ruler saya pergi mana tak tahu. Allah. Fail. Allah. Bila nak settle ni graf ni? Allahu Rabbi. Bismillah. Okay, Mel. Come on, Mel. Percaya. Hai, terbaiklah straight line dia. Okay. Teguk. Sat tarik boleh lah. Jangan sambung-sambung graf tu mesti straight lah. Pakai pembaris lah. Jangan pakai lengan adik-beradik. Okay. Guys, tengok dia ada bagi syarat, tuan-tuan dan puan-puan. Ada syarat. Tu. Ni. Syarat dia nak negatif 2 hingga 1 lah. Negatif 2 hingga 1. Maksudnya okey, kita kena tanda negatif 2 kat mana? Untuk X Ni dekat sini. Ni dekat sini kena tanda. Negatif 2. Negatif 2 hingga 1. Maksudnya ni negatif 2. Ni 1. Maksud apa tuan-tuan dan puan? Kita kena padam ni. Faham tak kena padam? Padam yang baki tu. Dapat tak? Kita kena buang yang baki tu. Sebab dia kata dia nak antara negatif 2 dengan 1 kan. Tapi hati-hati pula. Dekat negatif 2 tu dia kata close. Close maksudnya negatif 2 termasuk. Tapi dekat 1 open. Guys, siapa yang tengah open mic tu ni Ustaz? Sebab bunyi kartun lah. Saya terhibur sikit. Okey, mute dulu lah. Right. Okay, so far okay tak? Boleh eh? Okay, bagi tahu saya domain. Yang ni payah sikit lah. Domain dia kita hati-hati. Kita dah potong graf tadi tu. So domain secara horizontal. Daripada mana sampai mana ada graf? Secara horizontal. Daripada negatif 2 hingga 1. Hati-hati. Negatif 2 open ke close? Negatif, minus 2 close. 1? Open. Kalau perasan kan sebenarnya domain dapat terus daripada soalan je. Okay. Range. Secara tinggi pula. Paling rendah berapa? Paling rendah kat sini ni. Ni. Berapa nilai kat sini? Siapa boleh cari? -6. Okey, macam mana nak dapat nilai kat sini adalah dengan kita masukkan y sama dengan 3 darab negatif 2. Sebab function kita adalah y sama dengan 3x. So x kita adalah negatif 2, kita masukkan nilai. So y dekat sini dapat negatif 6. Okey, so range kita daripada berapa sampai berapa? Negatif 6, 3. Cantik, negatif 6, 3. Maksudnya range tu kalau susah nak faham dia ketinggian graf tu. Paling rendah berapa, paling tinggi berapa. Okey. So negatif 6, 3. Hati-hati dengan bracket.
-6 open or close? Close. Close. Cantik. 3? Close. Open. 3 open tuan-tuan dan puan-puan, sebabnya 3 tadi tak kena pun. Dekat 3 tak ada pun. Dapat tak? Okay. So this is your domain and range. So basically domain or range for linear function memang minus infinity to infinity. Tapi bila letak syarat terus jadi lain. In this case dia ada bubur apa ni tu, interval kan. Jadi bila bubur interval ataupun syarat macam tu memang akan jadi lain lah. Sir, dia open sebab apa tu? Dia open sebab ni tadi, sebab ni. Tengok dekat ni. Ni open kan? Oh. Bila open maksudnya X dekat 1 tu tak ada pun. Dia betul-betul sebelum 1 iaitu 0.9999999. Jadi dekat 1 tu graf dia open. Dia sebenarnya betul-betul sebelum 1 tu graf tu berhenti. Boleh faham? Jadi sebab tu dekat 1 tu open, dekat 3 pun dia tak akan kena. Sebabnya bila graf tu 1, nilai Y dia 3. Jadi betul-betul pun dia berhenti sebelum 3 tu. Sebab tu 3 pun kena buat open. Okey Ada soalan lain? 1 2 Tak ada Okey, la ilallah. Matlamat saya nak sampai page 20 ni. Baru 8 je. Ajar. Tak apa, kita tengoklah mana ni. Ni tak apalah sebab ni benda kamu dah belajar dah. Saya nak tinggal nak record balik je. Okey, bismillah. Move on to quadratic function. Guys, rehat 2 minit. Rehat 2 minit Sat. Alright. Okay kepada yang ngantuk-ngantuk tu kena buat benda ni sambil menulis sama lah. Dia kalau tak menulis tu tengok saja dia memang tak jadi apa. Masuk angin keluar asap. Okay. So move on to quadratic function. Quadratic function. Quadratic ni dia ada 3 benda yang memang paling senang dalam dunia. Okey, 3 benda. 3 benda ni memang semua orang tahulah yang belajar matematik. Sepatutnya memang ni paling basic sekali, paling senang sekali. Okey, daripada A kamu dapat apa? Daripada A. Apa yang kamu tahu bila kamu ada A? Kamu dapat apa daripada A? Betul. Okey, graf kan? Ya. Okey, very good. So maksudnya daripada A kamu dah tahu senyum ke sedih? Senyum ataupun masam? Ikutlah. Kalau set graf kan? Okey. Okey, daripada C pula. Apa yang kamu tahu tentang C? Oh, tentang C. Tentang dia. Kita dapat Keturunan. Keturunan. Masya Allah, sister. Bukan.
Y-intercept. Bagi Y, bagi Y, bagi Y. Y-intercept. Sorry. Pintasan Y. Macam ni intercept lah je. Y-intercept. Okey, itu dua clue yang memang paling senang dalam dunia. A dah tahu graf. Okey, smile or set graph. For C, Y-intercept. Apa satu lagi yang kamu selalu buat bila dapat kuadratik? Cuba kita. Satu lagi. Kamu ada kuadratik, apa kamu akan buat? Come on. Cari X. Kamu akan tekan kalkulator, betul tak? Okey. Meh, saya nak keluarkan statement kat sini. Alamak, patut. Sorry nak tukar colour jap. Allah. Tukar colour bukan conteng. Sekejap sebentar tukar colour sikit. Sebabnya yang ni tadi dah deal lah nak colour ni. This one is for Y-intercept. And then A for graph. Shape of graph. Okey, satu lagi yang pasal kuadratik, kamu akan tekan kalkulator. Tekan kalkulator kan? Tekan kalkulator as in you are using EQN. Okey, nak tanya. Tekan kalkulator tu, kamu dapat apa? Dapat X, betul? Saya faham, dapat X. Punca. Okey, saya faham dapat X. Apa maksud dapat X tu? Kecerunan. Kecerunan bukan. Dapat X bukan kecerunan. Minimum maksimum. Minimum maksimum bukan. Simple lah. Dapat X. Maksudnya dapat apa? Roots. Dapat nilai. Dapat roots, betul. Dapat roots, betul. Betul. Tapi secara graf. Secara graf. Koordinat apa? Right. Tadi dapat X. Koordinat X. Bukan kecerunan X. Dapat range pun. Bukan range lah. Dapat range. Dah. Secara graf. Secara graf. Dapat yang silang. Dapat yang bersilang. Cantik. Betul. Dapat yang bersilang. Apa dia? Dapat dia. Function tak function tu ke? Dengan function tu. Function tak function bukan. Tak ada kena Silangan function dengan X. Yang sentuh persilangan function dengan X. Yes. Okay, salahnya. What is it? titik yang bersentuh dengan garis. Betul, titik yang bersentuh dengan X. Okey, kita panggil apa? Guys, kita panggil X-intercept. Loh. Lintasan X. So selama ni, tiga skills ni memang kamu ada dah sebenarnya. Cuma tak tahu nak guna saja. A tu biasa dia reti lah guna. Y tu reti juga guna. Tapi bila nak langgar paksi Y dia tu, tak sama pula dengan nilai C dia kan. Patut C tu 3 tapi pergi langgar negatif 3. Lepas tu yang tekan kalkulator tu tak tahu apa. Yang tahu dapat X je. Okey. Sedangkan tekan kalkulator tu yang menentukan persilangan dengan paksi X. Itu clue yang sangat besar tuan-tuan dan puan-puan. Kita bagi contoh. Kita bagi contoh. Okey, Y sama dengan X kuasa 2. Sorry. Saya nak tukar colour. Okay, for example, Y equals to X square minus 1. Okay, bagi tahu saya 3 clue yang kamu tahu daripada ni. 3 clue. Clue pertama? Graf positif. Graf positif, smile graph. Okay, Chun. Apa lagi? Lintasan Y. Okay. Okay, graf positif. Lepas tu pintasan Y dia kan? Negatif 1. Pintasan Y dia dekat negatif 1. Negatif 1. Negatif 1 Pintasan Y dekat negatif 1. Cantik. Okey, faham. Pintasan Y ini dekat Y dia negatif 1. Okey, tekan kalkulator. Tekan kalkulator. X-intercept. Okey, tekan kalkulator. Dapat X-intercept. Okey, tekan kalkulator. Dapat apa? Saya tahu jawapan dia. Apa dia? 1 negatif 1. 1 negatif 1 kan? 1 negatif 1 kan? 1 negatif 1. Okey. Apa maksud 1 negatif 1 tu? Negatif 1, 1. Boleh faham tak? Maksudnya selama ni yang kamu tekan kalkulator tu, kamu dapat yang ni. 2 ni daripada kalkulator. Negatif 1, 1. Okey, negatif 1, 1. Kosong kat mana kosong? Tengah-tengah. Tengah. Cantik. Ayat yang saya nak ni dengar tu adalah tengah-tengah. Betul. Tengah-tengah kan? Okey.
So somewhere in the middle is actually your y-axis. Okay, what is the number here? This one. Ni apa? Ni. Negatif 1 kan. Kena negatif 1 lah. Tadi kata ni y-intercept negatif 1. Dapat ni? Okay. So tu Okay. titik minimum ke maksimum tu tak silap? Dah bawah minimum lah. Minimum. Okay, bawah minimum lah. Jangan hafal. Kita jangan hafal. Kita faham dia. Dia duduk bawah minimum. Duduk atas maksimum. Jangan hafal kalau senyum minimum. Apa sedih maksimum. Jangan. Okay. Alright. So yang ni clear. Guys, apa satu lagi yang kamu perasan terhadap graf ni? Come on lah, bagi satu lah. Siapa tak nak, kalau siapa yang tak perasan kat graf, siapa perasan dekat function ni? Ada something missing. Function yang saya bagi. Come on. Brainstorm sikit. B tak ada kan? Cantik. Fatimah Anom kata tadi, B tak ada kan Fatimah? B tak ada guys. B tak ada dalam situasi ni, B kosong. Perasan tak B kosong? Arrow saya tu confusing. Nampak macam tunjuk ke satu. Dalam persamaan tu, B kosong. Apa maksud B kosong guys? B bila kosong sebenarnya dia nak bagi tahu Y tu duduk tengah-tengah, tuan-tuan dan puan. Y tu letak tengah-tengah. Maksudnya, okey, tengok pandang muka saya kejap. Maksudnya bila B tu kosong, dia punya curve tu duduk tengah-tengah paksi Y. Duduk tengah-tengah. Boleh faham tak? Senyum ke sedih ke, dia duduk tengah-tengah paksi Y. Itu maksud B tu kosong. Dalam arti kata lain, selama ni kuadratik yang kamu buat, bila kamu ada B, membuatkan graf tu bergerak ke kiri ke kanan. Boleh faham tak? Selama ni kamu buat kuadratik, bila kamu ada B, baru graf tu gerak ke kiri ataupun ke kanan. Okey, yang bergerak atas bawah adalah C sebab y-intercept dia. Okey. Alright. So lepas ni tak ada B jangan panik sangat Tak ada B jangan panik sangat. Memang dia duduk tengah-tengah. Paksi Y tu duduk tengah-tengah. Okey, is that clear? Boleh? Boleh Okey. Cun. Nak tanya formula ni apa macam? Okey tak? Jam lah. Formula ni macam mana? Ingat ke tak ni? Paling tidak pun yang ni. Yang ni pernah tengok? Yang ni? Pernah? Okey, Nick Fatin dia angguk. Okey, dia angguk. Okey, yang ni pernah tengok. Ada siapa-siapa yang ada masalah tak dengan formula ni? Tak ada Okey, saya diam dia tu maksudnya tak ada masalah. Okey, tahu tak daripada formula ni, saya tak nak cerita panjang-panjang ni. Ini kaedah ni saya simplify. Ini kaedah CTS, completing the square. Penyempurnaan kuasa 2. Okey, formula ni adalah kaedah penyempurnaan kuasa 2. Tapi jangan duk hafal formula ni, tak payah. Alert dekat benda yang saya bagi penting saja. Okey guys. Kalau you berjaya buat kuadratik ni go through completing the square sampai dapat formula ni, terus you boleh dapat HK tu sebagai minimum or maximum point. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Chill, kita tengok contoh. Tengok ni, bila soalan tu tak ada B, terus kita dapat minimum kan? Bawah ni minimum kan? 0 minus 1, betul? 0 minus 1. Maksudnya H dia kosong, K dia negatif 1, betul tak? Okay. Alright, mari kita masuk dekat formula. Kita masuk dekat formula. Formula kata Fx equals to A. A kita adalah 1. A kita adalah 1, so tak ada apa-apa. X tolak kosong kuasa 2 tambah K negatif 1. Saya masukkan dekat formula ni.
Fx sama dengan A X tolak H kuasa 2 tambah K tu. Saya masukkan dekat formula. A saya 1, ni 1 ni, depan ni 1. Nampak 1. Ni depan ni A ni A. Okey, apa jadi dekat function bila simplify? Nampak tak jadi X kuasa 2 tolak 1? Nampak tak? Dapat kan yang original function kan? Okey. Boleh lah. Dekat situ saya dah buktikan memang betul kita punya graf tu confirm betul lah. Sebab dia memang minimum, bila masuk dalam function memang jadi balik function yang original tadi tu. Okey. Cukup sekadar kamu tahu yang apa saya highlightkan ni, itulah formula yang kita boleh keluarkan HK as minimum or maximum point. Okey, tak apa. Nanti kita go through examples, baru saya tunjuk dia punya kaedah completing the square. Sebab lain sekolah, lain mazhab dia completing the square dia tu. Alright guys, yang ni tak mau cerita sangat lah. Tak mau cerita sangat. Okey, kejap. Baik kita cerita domain dengan range terus kepada example yang saya dah bagi tadi. Kita terus. Siapa boleh bagi tahu domain? Domain ni. Function yang saya bagi ni. Domain. Secara horizontal. Graf ada daripada mana sampai mana? Negatif 1, 1. Negatif 1, 1. Negatif 1, 1. Siapa cakap negatif 1, 1? Maksudnya, kata dekat sini tak ada graf lah. Sini tak ada graf. Ada graf tak kat sini? Ada tak? Ada. Dekat sini ada guys. Tu. Ada tu. Tadi kata negatif 1, 1 lah. Oh. Apa tu simbol lapat balik tu? Infinity. Infinity. Yes. Minus infinity to infinity. Sebabnya grafnya ni, dia bukan U-turn tau. Dia bukan dah gerak patah balik tak. Dia memang sentiasa terbuka macam periuk kat rumah tu. Periuk ke kuali Saya confuse dua ni daripada dulu lagi. Periuk ke kuali yang mana? Kuali yang mana? Bali lepeh. Periuk. Kuali Dalam. lepeh. Bukan Kuali bukan bento. Goreng ikan tu. kuali yang goreng Macam ikan. Oh, yang buat gulai tu. Periuk. Periuk. Oh, tu periuk. Tak ada kena-mengena. Wok pula. Wok. Apa dia? Wok. Wok tu ke pohon. Pen. Apa pen? Kan yang Ya telur. Allah. Alah, kira pokok guna air beras pun tak tahu. Tahu tu. Oh, tahu lah. Okey. Sorry. Memandang rendah. Okay. Ainul Sunnah tahu Oh, sekolah agama lu belajar siram pokok Tak mana dia, mak Oh, ajar. tak. Oh, mak ajar. Bagus Okey. Ifan take note Astagfirullah. Okey. Okey, saya nak cerita apa ni? Domain baru. Domain apa dah mengarut orang tua ni. Range. Tuan-tuan dan puan, range pula. Hati-hati range. Hati-hati. Amira Osman kata hati-hati. Ingat lagi. Hati-hati. Macam mana? Negatif 1 infinity. Oi lama. Fatimah Hanum ni bukan calon-calon orang Dia tahu ni Sebab tu dia wakil chess KMK tu. Okey. Negatif 1 sampai infinity. Infinity always open. Negatif 1, tuan-tuan dan puan, open or close? Close. Cantik. Kenapa close dekat negatif 1? Sebab dekat negatif 1 exactly memang ada graf. Sebab tu close. Okey, daripada situ kita tahu dah domain dengan range. Okey, boleh faham tak? Boleh lah? Okey, clear. Proceed. Kita tak nak tengok nota-nota ni, tak mau tengok Ni kamu tengok, baca sendiri nota-nota ni lah. Okey, kita terus tengok soalan. Domain and range. Sketch this graph. Oh, masalah sikit Ada B kan? Ada B. Chill. Kuadratik 3 clue tuan-tuan dan puan. Kuadratik 3 clue. Daripada sini kita tahu dia senyum. Betul? Nampak? Pak C pun tak buat lagi. Tahu-tahu dah senyum. Okey. Apa lagi? Senyum. Okey, A settle. Y kita tak tahu lagi nak bubuh kat mana. Tekan kereta dah buat apa? Tekan kereta. Aduh, sakit kaki pula dah.
2 negatif 1. 2 negatif 1 Bagi negatif dulu. Negatif 1, 2 Negatif 1, 2. Okey. Negatif 1, 2. Okey. Perasan tak paksi Y akan dekat sini? Paksi Y. Faham tak? Logik lah kan, dekat sini kosong kan? Negatif 1 kosong, kosong ke 2. 2 jarak kan? Boleh terima? Boleh. Boleh kan? Okey, nak tanya dekat sini berapa? Dekat sini. Ni. Come on. Negatif Tak ada. 2. Negatif 2. Kita terus dapat lah benda-benda ni. Kita terus dapat. Sebab ni negatif 2. Y-intercept. So paling kurang 3 clue ni je memang dah dapat graf lah. Dapat tu kan? Okey, boleh? So selama ni kamu kuadratik ni bila kamu tak kerti lukis tu sebabnya 3 benda tu je yang kamu tak tahu. Tak tahu nak gabung 3 benda tu. Kalau perasan tadi step saya adalah saya tentukan bentuk dia. Smart offset graph. Saya lukis smart offset graph dulu. Baru saya paksikan dia, betul? Okey, step dia tadi kalau kamu perasan saya buat smart offset graph, kemudian saya tandakan saya interceptkan dia dengan x axis. Kemudian saya tandakan nilai yang kalkulator bagi negatif 1 dengan 2. Kemudian saya tandakan pula y intercept dia. Negatif 2. Okey. Alright, so daripada sini chill. Siapa boleh bagi tahu saya dekat sini tengah-tengah ni berapa? Antara negatif 1 dengan 2. Tengok graf saja. Tak payah completeness square. 1. Right. Come on. Bukan 1. Bukan 1. Berat? Dia kena tengah-tengah. Kena tengah-tengah. Tengah. Yes, 1/2. Hui, Nurul Nadira bersuara. Bersuara. Lama. 1/2. Sini 1/2 tuan-tuan puan. Mana ke kanan jarak dia 3/2, ke kiri pun jarak dia 3/2. Tengah-tengah. Macam mana nak kira? 2 tolak 1 bahagi 2 kan. Lepas tu tambah 3, tambah. Carilah tengah-tengah ni. Fikir macam mana? Fikir. Cari bagi formula, dia hafal formula. Fikir. Okey, maksudnya dekat sini adalah berapa? Siapa boleh bagi tahu koordinat dia? Cik, cuba bagi tahu. 1/2 berapa koordinat bawah tu? Ni kena kira sikit. So how do you get this one? F 1/2 kan? Kena kalkulate kan? Negatif 94. Oh lama. Saya tanya kena kalkulate ke tidak, dia bagi jawapan siap. Okey, nak tanya yang bawah ni, calculation bawah ni faham tak? Oi, Fazril ni mantul elok ni. Risau tengok. Fazril okey tak? Okey ya? Okay. Okay, so this one is minus 9/4. Yang lain macam mana? Yang lain okey tak? Ada apa-apa nak tanya? Okey ya? Okey. Sekejap, ulang balik mendapat 1/2 tu. 1/2? Ni 1/2 ni? 1/2. Okey. Ni. Okey, ni negatif 1 Zaira. Sini 2 kan? Ni negatif 1, sini 2. Saya nak cari tengah-tengah. Macam mana? Bagi? Macam mana? Formulanya adalah 2 tolak negatif 1 bahagi 2 kan? Kan? Itu baru dapat jarak. Itu baru dapat jarak. Kalau tak nak main macam ni, kita kena main kaedah ni pula. Kaedah apa? Okey, sini Allah, awak jadi gitu. Hilang. Okey. Sini faham tak? Sini ada kosong, sini ada 1. Faham tak? Okey. So tengah-tengah. Setengah. Okey, boleh? Okey, faham. Kita cari titik tengah antara 2 point tu. Sebab tu tengah-tengah tu 1/2.
Okey, nak tanya negatif 9/4 okey? Negatif 9/4. Okey Nik Fatih Dina okey Dia dah zikir dah tu. Okey. Negatif 9/4 ada soalan negatif 9/4 tak ada Okey guys. So dekat sini kita dah dapat dah HK kamu kalau perasan. HK minimum point. Okey, chill. Dia nak graph, dia nak domain dengan range saja. Dia bukan minta pun minimum point, maximum point tu. Tapi kita jawab soalan tu, domain, range. Okey, domain guys, domain. Kemanakah? Domain. Come on. Minus infinity. Minus infinity ke negatif 1 sampai 2 lagi. Negatif infinity. Okay, minus infinity to infinity tuan-tuan dan puan-puan. Betul, setiap X ada graf. Tapi range pula secara vertikal, secara ketinggian paling rendah berapa? Negatif Paling 2. tinggi infinity ya. Paling rendah. Negatif 2. Negatif 9/4. Negatif 2, negatif 2 duduk tak ni? Negatif 9/4. Oh, Dia kena kat sini ya. Negatif 9/4. Open or close? Close. Close. Sebab memang kita buktikan tadi dekat titik ni memang negatif 9/4. Dia close kat situ. Dia kena kan? Dia kena. Negatif 9/4. So this is your domain and range. Okay, nampak saya tengok feedback tu nampak macam faham lah. Ada apa nak tanya? Tak ada nak proceed. Sebab part B ni dia letak bersyarat. Bersyarat macam mana kita buat linear tadi pun ada syarat kan? Nanti domain dengan range akan berterabur ni. Okay. Kita proceed tu. Sekejap lagi baru saya nak tunjuk sikit completing the square. Next part Okay, graph. Okay, kita go step by step Graph, smile or sad? Set. Alah, sedihnya suara. sad guys. Sad graph. Sad graph. Fadil okey. Marah dia. Ngantuk dia. Okay, set graph. Okay, chill. Kejap. Saya buat besar sikit. Bagi ni. Tu makan dia. Okay, set graph. Lagi? Apa lagi yang kita boleh buat? First step saya kata tengok A dia. Set graph. Okay, settle. Second step, calculator. Minus half tu. Minus half tu So ada dua tempat juga. Maksudnya kita garis tengah-tengah. Minus half and 2. Okey. Paksi Y ke kiri ke kanan? Paksi Y kita tahu lah duduk tengah-tengah ni. Duduk tengah-tengah antara negatif 1, 2 hingga 2. Dia ke kiri sikit ke kanan sikit? ke kiri. Ke kiri sikit kan? Dia akan ke kiri sikit. Lebih kurang? Boleh CY. Okey, yang ni apa? 2. Okey, logik tak 2? Duduk atas, logik kan? Duduk atas logik lah. Kalau tiba-tiba duduk bawah, something wrong . Daripada situ kita tahu dah something wrong. Okey. Alright guys, so kita daripada sini kita boleh dapat nak tanya titik tengah kat sini, boleh dapat titik tengah? Ni, tengah ni, siapa boleh beritahu berapa? Ni susah sikit. 3/4. Oh, Masya Allah, sister. Kejap Saya pun tak dan congak awak, wife saya tu macam menangis tu. Gelak ke? First time gelak dalam kelas ada hiburan rupanya. Okay. So, 2 tambah 0.5 bahagi 2, 1.25. 5/4. Ayo. Macam ni. Dulu Nadira buat sendiri ke? Kakak tak tolong kan? Tak. Tak Okey. Kakak tidur Ya kan? Okey. Tahu. Okey.
Alright, 3/4 tuan-tuan dan puan. Tak apa, nanti saya ajar satu lagi kaedah. Siapa yang tak boleh nak kira macam mana titik tengah ni, kita ajar satu lagi kaedah. Tapi kaedah satu lagi ganas lah. Okey. Alright, 3/4 3/4 dekat sini. Jadi dekat sini berapa? Sini. Ni. Berapa? So the point is 3/4 followed by y. The corresponding y. Ni saya malah nak kira lah. Tolong tekan. 25/8 5/8 25. 25/8. 25/8 kalau kita ikutkan logik duduk atas 2 logik. 25/8. Yang lain macam mana? Dapat. Dapat 25/8 Okey, macam mana dapat 25/8? Tahu kan? Tahu. Yang lain ada yang tak tahu tak macam mana dapat 25/8? Bagi tahu ya, tak ada masalah. Tahu. Tahu kan? Kita masukkan saja dekat X ni kita masukkan 3/4. So dapatlah 25/8. Alright guys, so from this one we obtain already the maximum point. Tapi hati-hati, Allahu Rabbi, dia letak syarat pula. Perasan tak syarat ni kita tak kisah pun dia selagi graf kita tak siap. Dah siap baru kita ambil tahu dia, betul? Itu benda yang kamu kena fix dalam otak. Syarat tu last kali baru kita deal dengan dia. Jangan sebab ada syarat pula lah soalan ni tak boleh buat lah graf dia. Tak, graf memang boleh buat. Okey. Tak ada kena-mena dengan syarat tu. Lepas siap graf baru kita potong ikut syarat dia. Okay, given to you the fixed interval in between -3 to 4. -3 maksudnya somewhere here lah. -3 and then somewhere here will be 4. Agak-agak je lah, agak-agak. -3 to 4. Start Tukar color -3 to 4. What does it mean? Guys, they want you to have a graph in between -3 and 4 only. Maksudnya tadi, kalau graf kita tu memang panjang macam ni, dia suruh kita buang. Yang sebelum -3 dengan selepas 4 kena buang. Dapat tak? Faham tak? Kita kena buang. Okey, tapi chill. Kita nak tengok dekat -3 dia sentuh ke tidak? Tengok dekat -3. Tengok -3 dengan 4. Close kan? Both close. So, kita closekan dekat sini. Close. Okay, so now we can easily obtain our domain. Okay, domain kita apa? Siapa boleh beritahu? Domain. 3/4. Cantik. Dia dah faham dah. Sebenarnya daripada syarat tu sendiri terus dapat -3/4. Close. Range. Ni payah sikit lah. -25 dengan 25/8. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, -3 dengan 4 ni, yang mana yang rendah sebenarnya? Ikut gambar saya ni takut tak betul sangat. Nak gambar saya ni saya kena perbetul sikit pun. Nak kena alih sikit. 4 ni kalau nak ikutkan dia 4 ni dia ke kanan lagi. Dia ke sini lagi. Okey. So ni kena tarik lebih sikit lagi. Sir, Ya. saya nak tanya yang -3 dengan 4 tu kenapa close? Kenapa close? Ni. Sekali lagi. Nampak cursor saya ni nampak? Sebab sini close. Okay. Dua-dua case close. Alright. Cun. So kita buang sikit yang ni. Guys, so kalau perasan 4 ni dia akan lagi rendah lah kan? Betul tak? 4 lagi rendah. So kita kena cari yang dekat sini lah. So cari kat sini nak. Dapat apa? -18 ke? Negatif 25. -18. Negatif 25/18. Oh tak. Negatif 18 je. Negatif 18. Oh, negatif 18 je kan? Ha. Okey.
Yang ni negatif 18. Tapi yang 3 tadi dapat, negatif 3 tadi dapat apa? Negatif 25. Negatif 25? Negatif 7. Silap tekan. Oh. Okay, double check balik. Sebab kalau negatif 7 logik lah. Sebab negatif 7 kena duduk atas ni. Kalau negatif 25 duduk bawah ni. Sekali lagi kuadratik dia jadi songkit lain macam sikit kan bentuk dia. What the fuck? Fazril, Mam carut apa? Alamak, oh shit. Astagfirullah. Fazril. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Okay. Tak apa. Malangkan saya yasinkan daripada jauh. Minta halau benda-benda yang tak patut lah. Siapa pokok bunga? Ada. Okay. Alright. Range. Tuan-tuan Ramadan. Range. Negatif 18, 25.8. Negatif 18. Oh lama. Negatif 18. Negatif 25.8. Negatif 18. 25.8 saja. Okay. Open close? Close. Both Both parts Okay. Settle. Alright. Okay, sebelum masuk cubic function tu, kejap saya nak clarify sikit kat sini. Kita tengok soalan yang atas lah. Kita patah balik soalan atas lah. Scroll ke kanan sikit Okay. Hijau sikit. Ni nak gunakan kaedah completing the square. Untuk to get minimum point To get the minimum or maximum point. Siapa yang tak boleh tadi nak cari titik tengah tu. Untuk cari titik tengah ni. Kita minimum point, maximum point tu. Kita boleh gunakan kaedah completing the square. Amin nak tunjuk Y equals to x square minus x minus 2. Okay. Completing the square kalau masih ingat lagi. Ini saya recall balik kat sekolah dulu dah belajar lah. Completing the square formula dia adalah make sure depan ni 1. Depan ni dah 1 belum? Dah kan? Dah. First step dia depan ni 1 dulu. Kalau bukan 1, factorize. Okay. So dah 1 kat depan ni. So terus buat macam ni. Big bracket square minus small bracket square. Lepas tu ambil balik C ni, tulis saja negatif 2. Boleh? Nur Faizah Hanim. Siapa dia tu? Tak pernah ni pun tengok nama dia. Student lain ke masuk sini? Ada stalker Irfan lah. Tak pernah tengok nama. Okay. Ada saya yang ni. Formula dia big bracket square minus small bracket square and then C simply rewrite. Minus 2. Okay guys, tengok kat sini. Ini X, tulis X. Ini negatif, tulis negatif. Tengok dekat sini. Depan X ni 1 kan? Depan X ni 1. So ambil balik 1, 1/2. Ambil balik nombor tu, tulis 1/2. Ni saya ajar cepat je. Alright. So bila tekan kalkulator, yang ni jangan tekan kalkulator lah sebab melibatkan X. Tekan yang ni lah. Negatif 1/4, negatif 2. So then Y equals to X minus half square minus 9/4. Sebab tu kalau perasan, kita comparekan dengan A, X minus H all together square minus K kan. Formula dia apa tadi? Formula dia plus K plus K. Okay. Obviously you can see that our H is half, our K is minus 9/4. Betul? Boleh tak guys? Yeah. So half minus 9/4 is the minimum point in this case. Sebab tu yang dapat ni tu. Dapatlah yang ni. So ada dua kaedah. Kita boleh gunakan graf saja, ambil titik tengah ataupun kita gunakan completing the square. Penyempurnaan kuasa 2. Any question you want to ask? Nak tanya apa-apa? Dia minimum atau maksimum ikut graf kan sir? Kalau dia Yes, betul. kembali Kalau duduk ke bawah minimum. Tapi formula sama. Cumanya dia boleh jadi minimum atau maksimum. Kalau kita buat soalan yang part B bawah tu, kita akan dapat maksimum lah.
Okay. Okay. Any question guys? Tak ada? Tak ada, kita proceed. Masuk date soft dah. Ya. Sir. Apa Wan? Wan? Tak betul Eddie. Tak nak tanya lah. Tak dia. Tak dia. Sir, Yes, Aisyah. close open tu. Close open yang Tak mana? jelas. Yang negatif 18, 25/8. Kenapa close? Oh, Kenapa close Kenapa close? Sebab ni. Aisyah Ayu ni sebab yang ni. Nampak ni? Ke tak faham pula kenapa saya gelapkan bulat ni? Aisyah? okay. Dia sebab yang ni close. Kenapa yang ni close? Sebab ni close Aisyah ni. Close. Tu, dia ada equal parts tu dekat bawah tu, nampak tak? Bersamaan dia yang less than tu kan ada less than or equals to, less than or equals to, yang ada equals tu kan. Sebab tu dia close. Boleh tak? Jawab tak? Oh, So boleh. kalau domain close, range pun close lah sir. Tak boleh kata macam tu. Dia depends juga. Dia depends juga. Okay. Dia depends juga. Kita tak boleh kata disebabkan negatif 3 close, negatif 18 close, 4 close, disebabkan tu lah 25/8 close juga. Tak juga. Dia tengok function lah. Dia tengok situasi juga. Tapi kalau dalam situasi ni, yes. Dalam situasi ni, yes. Tapi kita tak boleh pukul rata, ambil point tu, bubuh dekat semua function. Tak. Ada function tak? Tak boleh. Alright. Saya nak tahu sir. Macam mana nak tahu? Kita tengok sendiri lah graf tu. Kalau negatif 3 ni memang ada negatif 7. Kalau negatif 18 ni pula, ni 4 ni memang betul-betul negatif 18. Dua-dua bersentuhan. Sebab tu kalau 4 close, 25 ni 25/8 ni datang mana pula ni? Cari benda pening ni. 4 ni bawah. Okey. Negatif 18 ni memang close lah. Dia close lah kat sini. Dia close. So yang atas sekali pun memang dia kena. Sebab tu yang ni pun close. Dekat sini. Sebab tu negatif 18 close, 25/8 close. Dapat? Tapi kita tak boleh kata sebab yang ni close, yang ni close. Boleh faham tak? Kenapa? Sekali lagi Kenapa? sir. Macam mana? Dia dah Kenapa? complicated dah ni sebenarnya ni. Dah tak? Nampak tak yang saya bulatkan ni? Bukan sebab ini close, ini close. Faham tak? Dua benda ni tak ada kena-mena. Yang dua benda saya bulat ni tak ada kena-mena. Faham tak? Jangan pukul pula, oh kalau atas close, bawah close. Tak. Tak, kita tengok kat graf. Faham tak? Sir, kenapa ambil negatif 18? Kenapa tak ambil negatif 25? Bukan negatif 18 bawah sekali ke? Saya dapat negatif 25. tak sir, negatif sir. 3, negatif 25. Negatif 3 dapat negatif Saya 25? pun dapat negatif 25. Tak apa. Sebabkan graf kita ke kanan kan. Sebab ke kanan negatif 3 lebih rendah daripada 4. Graf kita negatif 3 sepatutnya 4 lagi rendah ni. 4 lagi rendah. Tapi bukan graf kita ke kanan sikit ke? Kalau graf kita kat line Oh, kosong kalau baru macam tu lain macam rendah. ni nak kena ni. Okey, saya faham. Kejap lah. Negatif 3 lah. 9. Oh, negatif 25 lah. Oh, wah, banyak nak kena betul ni. Masak ni. Maksudnya, oh yang ni silap ni. Ni kena bagi tahu awal yang kali ni. Ni. Bagi tahu awal lah. Kena confident pada diri tu. Saya sebab saya tak tekan kereta ni. So maksudnya 3 ni kena tarik jauh lagi ya.
Banyak kerja sikit. Sorry, Ustaz. Ada kesilapan teknikal sikit kat situ. So kena tarik lagi. So kita kena Dia anggap kena ambil. 3. Kita kena anggap 3 kat sini lah contoh. Ya, betul. 3 kat sini. So tarik ke Negatif. bawah. So dekat sini negatif 25 Negatif 25 tadi, betul? Ya. Okey. Jadi bukanlah negatif 18 paling rendah, sorry. Jadi kita akan ambil negatif 20, negatif 18. Apa dia lah kau ni, meh? Sekejap lah. Alright, so negatif 25. Betul, betul. Macam tu. Betul lah. Okey, yang ni okey. Okey tak ni? Sir, Hmm. boleh tak kan? Ya, Arish. Tolong explain macam mana dapat negatif 18.25 bawah. Negatif 18.25 ni sebab kita masuk nilai. Okey. Negatif 25 ni datang daripada mana? Daripada kiraan kita Y sama dengan negatif 2, negatif 3 kuasa 2 tambah 3, negatif 3 tambah 2. Boleh faham tak? Daripada masuk equation. nilai je. Kita masukkan nilai negatif 3 tu. Oh, okay, thank you sir. Okey, yang ni pula kita masukkan nilai X sama dengan 4 pula. Ni Y sama dengan negatif 2 masukkan 4 kuasa 2 tambah 3 darab 4 tambah 2. Okey. Dah, ada lagi tak soalan lain? Allah, 945 dah. Tak boleh nak masuk dah lah kubik ni. Sampai sini lah kot. Sir. Ya, ya. Nilai tu kan dia boleh tak open? Contoh negatif 25 tu open. Tak boleh. Sebabnya negatif 3 kita close. Ni. Sebab negatif 3 kita close. Nampak tak ni? Ni, nampak tak? Negatif 3 kita close. Kalau negatif 3 kita open dekat sini, maksudnya sini open. Kita patah balik linear tadi. Kita tengok linear tadi. Linear tadi contoh dia okey. Tengok linear tadi. Linear. Nampak dekat satu ni open. Nampak saya tanda open ni, open. Oh. Dekat satu tu open, sebab tu dekat satu ni dia open. Open. Jadi dia ikut range lah kan sir? Dia ikut range. Yes, memang. Dia ikut range. Okay, okay. Dia ikut interval dia lah kan, Ferhat kan? Dia ikut dia punya ni lah. Dia yang punya rules dia yang dia bagi ni lah. Dia punya syarat dia kan, condition dia. Dia ikut interval dia, betul? Okay, so far okay. Boleh tak? Oi, tak capai matlamat ni, baru page apa ni? Allah, Rabbi, masak gitu. Guys, sambil-sambil tu boleh try tengok ni saya dah habis dah kot ni sebab saya nak masuk Cubic tak dah lah. Tak dah lah sebab ada 10 minit lagi lah. Ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan assignment tu? Assignment tu tolong sebenarnya assignment kamu soalan dia rapat-rapat tau, tapi saya buat dia jadi ada space. Boleh faham tak? Saya tinggalkan space sebabnya kalau tak memang cacar merbah saya nak marking. Sebabnya berterabur habis lagi. Jadi kalau macam ni senang sikit saya nak marking. Tinggal space. So wajib print ataupun siapa yang masalah sangat nak print, kamu boleh salin tapi dengan jarak space yang sama macam saya bagi tu. Boleh faham tak maksud saya ni? Siapa yang ada masalah nak sprint, nak sprint pula. Sprint dulu berlari ya. Siapa yang ada masalah nak print, dia dah letih, dia hayal lah ni. Semalam saya tidur pukul 3 pagi kot. Tengok berita bola. Pukul 3 pagi baru tidur. 3 lebih saya tidur. Tadi pukul 6 bangun dah. Itu yang pening ni. Right? Siapa yang ada masalah nak print, tolong salin balik dia sebagaimana jarak dia tu. Jarak dia tu tolong bagi sama.
Macam mana saya bagi PDF tu, macam itulah jarak yang kamu perlu tulis semula. Siapa yang tak boleh nak print. Tapi sekiranya boleh print, tolong print lah. Tolong print and then scan, dah siap salin. Jangan dah print buat terus atas tu, melainkan confident confirm betul tak apalah. Buat dekat kertas lain dulu, lepas tu tulis jalan kira yang penting dekat solution tu. Boleh faham tak? Boleh lah? Alright Sir, kalau guna pen dengan tablet boleh? Pen dengan tablet, nak conteng terus atas tu? Conteng kat file terus. Boleh, lagi cun. Lagi senang cerita. Okay. Maksudnya nak conteng terus atas file tu and then upload terus, boleh? Okay, sir. Tak ada masalah. Okay. Sir, Saya assignment ni chapter berapa? Chapter 3, chapter 4. Okay. Dah lepas dah. Chapter 3, chapter 4. So guys, nasihat saya chapter 4 baru belajar kemarin kan. So dapat assignment tu try buat chapter 4 dulu terus. Dapat tak? Dia jangan go by ni. Kita kena go by benda yang kita tengah fresh lagi. Otherwise dia akan slow down you guys punya pace. Tengah fresh chapter 4 sekarang ni. Jadi buat dulu yang chapter 4. Question number 2 and number 3. Dia ada 3 soalan je. Okay, dia ada 3 soalan. Alright, ada apa-apa nak tanya lagi tak? Saya nak satu PDF saja dekat situ saya ada bagi arahan apa semua. Tolong baca betul-betul. Dekat Google Classroom saya ada bagi arahan kat situ. Saya tak bagi. Mana? Jawapan. Ya, jawapan apa? Akhir. Jawapan akhir. Jawapan akhir. Ya, macam mana Aisyah? Jawapan akhir tak bagi Jawapan belakang ah? Jawapan belakang tak ada assignment. Cik exam lah. Alah, tapi semua 80 orang sama je. Ke nak saya buat, saya generate apa nilai berbeza? Oh yo, tak apalah sir. Tak apa. Nah. Guys, assignment ni kena perform betul sebab assignment ni 15% tau. 15%. Cuba you bayang kalau you hilang 3 markah bersamaan dengan 1% you daripada keseluruhan course tu hilang. Boleh faham maksud dia? Sebab total 45 markah. 45 markah yang dikecilkan jadi 15% guys. 15% tu daripada 100% you buat tu. UPS yang you buat malam tu pun, UPS yang you buat baru ni pun 7% je. Boleh faham tak? Nampak ni? UPS baru ni yang kamu buat tu 7% saja. Maksudnya separuh. Tak sampai pun separuh daripada individual assignment ni. Jadi individual assignment ni tolonglah full mark. Tolong full mark. So jangan confident sangat. Dah siap hantar. Jangan. Siap. Check betul-betul. Compare dengan member tengok. Lepas tu tak payah nak menjanamkan hidup kawan pergi hantar jawapan kat dia, tak payah. Masing-masing buat sendiri and then compare. Compare tengok macam mana. Jawapan ni betul tak ni? Compare lah tengok. Okey, lepas tu kalau dah ni tu compare jalan kira macam mana. Siapa yang masalah sangat kerja dia nak meniru je. Meniru bagi faham lah. Sebabnya siapa yang meniru dan saya tengok beramai-ramai salah, jagalah, saya akan blacklist lah group tu. Okey, tiba-tiba dia kira jawapan patut 2 tapi dia bubuh negatif 2. Yang tak tahan ni satu kelas negatif 2 tu. Jagalah satu kelas tu saya akan mark dia. Okey. Ada apa lagi tak nak tanya? Dah nak stop ni. Tutorial siap dah? Tutorial siap lagi saya ni. Kenapa? Nak print sekali Tak kena ulang alik lah. Esok. Saya bagi malam ni kot. Tutorial ada dah sebenarnya. Cuma saya tak sort sikit lagi. Sebab saya nak bagi space tu. Saya buat tutorial tu, mula-mula soalan tu semua rapat. Jadi saya nak kena sort dulu. Siti Zahira. Saya duduk rumah waktu siang ni kena mandikan anak. Kena mandi anak, kena suap anak. Wife saya masak. Kan? Jadi Okey, tak apa. Okay lah. Malam kan saya boleh bagi lah. So kalau you nak print esok, okay saya try malam ni siap, esok print boleh? Okey. Right.
Guys, sambil-sambil tu kita doakan ayah kepada salah seorang kawan kita, Kamil Ehsan ayah dia sekarang ni bertarung dengan COVID. Dan kepada semualah yang kepada ada saudara mara yang sedang bertarung dengan COVID, kita doakan semoga yang terbaik lah. Semoga yang terbaik ya. Okey, sebab apa kita tahulah kan, apa kena percaya kodok dan kadar lah. Siapa yang kehilangan waktu-waktu ni, siapa yang rasa moral down, guys, chill. Ini semua hidup mainan semata-mata lah. Okey. Kita ni sekadar boneka je. So percaya pada kodok dan kadar tu. Siapa yang ada kehilangan waktu ni, depressed waktu ni, back to basic balik. Back to basic balik. Jaga solat, jaga apa ni semua insya-Allah. Okey, apa pun mental kita takkan kacau punya. Siapa yang ada masalah dengan apa time management ke apa ke, nak saya bagi kata-kata semangat ke, Roger lah. Tapi kata-kata semangat saya, kata-kata semangat yang macam tu lah. Kalau laki aku bahal je. Okay. Tak ada kata-kata semangat saya, tak ada. InsyaAllah semua boleh cuba. Jangan harap macam tu lah. Okay. Jangan. Okay. Sebab baru ni ada juga seorang kontak saya. Sir, saya tak boleh bawa. Sir, ada ex-student saya kontak saya. Sir, saya tak boleh bawa 1 tahun punya course ni. Lepas tu saya cakap dia, kau for flat kot. Apa sem lepas, apa benda kau tak boleh bawa je. Kau ni kat dunia sekarang ni, bukan kat neraka ni. Okay sir, terima kasih banyak saya bagi nasihat, sangat-sangat membantu. Okay. Siapa nak nasihat gitu lah. Okay. Guys, chill lah. Matrix ni, dekat Matrix ni yang penting you punya time management tu. Okay, and then you kena betul-betul kena study tu, memang kena smart. Macam contoh tips yang saya bagi tadi, you tengah fresh chapter 4. So buat assignment tu, buat chapter 4 dulu. Tak payah nak perfectionist sangat. Oh sir, hidup saya memang berterutan. Wajib siap soalan 1 baru saya boleh bergerak ke soalan nombor 2. Payahlah hidup macam tu. Dah tu kalau tak solat subuh pagi tadi, Zuhur habis semua langgar. Okay. Alright. So fikir-fikirlah. Okay lah. So ada masalah. Guys, sorry assignment berkenaan dengan jalan kira apa semua tak boleh tanya tak boleh tanya saya lah. Melainkan kamu betul-betul tak faham soalan tu nak apa. Tapi jaga-jagalah. Ayat saya agak mendalam lah bila saya respon tu. Okay. Kalau moral down, okay, Roger semula Kok-koklah saya boleh naikkan balik semula moral tu. Kalau tak boleh tu, all the best lah. Okay. Tanya-tanya kawan. Guys, assignment individu ni memang jangan go sorang-sorang Nama je individual assignment. Hantar secara individu. Tapi buat tu bersama-sama buat bersama-sama dengan kawan. Jangan buat sorang-sorang otherwise akan loss Sebab memang ada student tu dia dapat separuh je markah dia. Daripada 45 tu dia score 25 je. Memang habis guys. Memang habis. Dia punya grade dia memang jatuh habis. Grade dia jatuh habis. Okay, tolong Okay guys, cukup lah. 4 minit lagi nak masuk next class Apa nak tanya lagi? Tak ada? Okay, baik. Assalamualaikum. Assalam. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Welcome. Thank you. Thank you sir.